Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab yang bertajuk Badrut Tamami wan Nujumi Sawakibi. Nama kitab Badrut Tamam wan Nujumi Sawakibi, karangan Syekh Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Mustafa Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi pagi ni kita masuk muka surat 8 bawah sekali tu. Muka surat 8 bawah sekali. Dan telah musafir. Jumpa muka surat 8 bawah sekali tu. Tak apa clear, kena pegang mic. Okey. Dia kata dan telah musafir Nabi. Bawah sekali tu. Jumpa. Okey, kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah musafir Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dua bapa muda. Dua bapa mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita pak menakan lah. Bapa muda tu mana pak menakan. Musafir tu bahasa Arab, Melayu pun panggil musafir juga. Mana dia berjalan lah. Nabi musafir, Nabi berjalan bersama dengan dua orang pak menakan. Tu bahasa kita mudah ni. Pak menakan dia. Yang pertama nama dia Az-Zubair. Zubair. Yang keduanya Al-Abbas. Zubair, Al-Abbas. Dua orang ni dipanggil bapa muda bagi Nabi SAW. Musafir ni dia kata dua anak Abdul Muttalib. Mana Zubair bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Bermakna mereka dua orang ni kira adik-beradik dengan ayah Nabi lah. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, Zubair bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi tiga beradik ya. Kalau kira ayah Nabi dengan mereka ni dua beradik lah. Kalau campur dengan tu jadi tiga beradik. Nabi ni anak menakan lah. Musafir pula kepada negeri Yaman. Pergi ke negeri Yaman. Mana musafir pergi ke negeri Yaman kerana berniaga. Mana Nabi pernah ikut pak menakan dia pergi buat bisnes. Buat bisnes pula bukan dalam Malaysia, di Yaman tu. Negeri Yaman. Sebab tu Kaabah dia ada 4 penjuru kan. Salah satu dipanggil Rukun Yamani. Mana Rukun Yamani ni menghala ke negeri Yaman. Menghala ke negeri Yaman. Mana orang Yaman bila semayang beradap Kaabah, beradap penjuru tu lah. Penjuru Rukun Yamani tu. Kita pula beradap Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad tu, tu kita beradap. Malaysia, Singapura. Lepas tu dia ada penjuru Syami, negeri Syam. Kemudian satu lagi penjuru Iraqi, negeri Iraq. Itu dipanggil Yaman. Negeri Yaman. Nabi pergi musafir negeri Yaman.
Saya pernah tanya seorang kawan ni, dia belajar di Yaman. Dia mari ke Mekah naik bah 28 jam. Naik bah daripada Yaman masuk Mekah buat umrah. Lah ni lah, dulu bukan naik bah, naik unta. Mungkin bulan lah, sebulan ke 2 bulan, Allahualam. Tapi zaman dulu tu perjalanan dia agak susah pasal di padang pasir kan. Lah ni dia ada kenderaan, mungkin cepat lagi lah. Cuma kalau kita nak buat bandingan, daripada Mekah nak pergi Yaman ni, oi jauh. Nabi pernah musafir sampai ke Yaman. Dia. Apa dia pula dah? Banyak orang ni. Tak meletup lah. Tu dia noh. Lindung janggut tu noh. Kan nak kepik dan janggut. Tu dia. Test. Oh, tak dengar tak? India menyambung. Test. Tak boleh. Halo. Macam mana nak buat ni? Bos sini kot. Ni. Mic lah. Okey. Boleh dengar kan? Tak ya. Okey ni. Okey. Test power. Apa dia? Nampak. Hilang terus. Tu dia. Dia pergi ke Yaman. Jadi Yaman ni salah satu negeri ataupun negara yang macam kita sebut bumi Syam, bumi Yaman. Nabi pernah sebut tu. Bumi Syam, bumi Yaman. Bermakna Nabi pernah sampai ke Yaman. Sebab tu Yaman ni wali banyak. Orang jadi wali ni banyak. Tempat barakah Yaman ni. Nak tahu orang duk hantar nak pergi Yaman tu. Bermakna Nabi pernah sampai ke Yaman. Gitu. Cuma sampai tu atas tujuan nak berniaga. Nak berniaga. Dengan 2 orang pak menakan. Seorang nama dia Az-Zubair. Zubair bin Abdul Muttalib. Yang keduanya nama dia Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi jarak tu kalau kita hitung, zaman sekarang mungkin 28 jam, 25 jam. Zaman dulu mungkin ambil masa sebulan lah nak sampai tu. Mungkin kita kata lebih lagi pasal padang pasir kan. Okey, bermakna Nabi ni masa sebelum dilantik menjadi Nabi pun dah banyak tempat Nabi musafir. Sebab tu kalau kita belajar bab sirah Isra' wal Mi'raj tu, kenapa Allah Ta'ala tak mi'rajkan Nabi di Mekah? Pasal apa hantar pergi Masjid Al-Aqsa? Kita fikir kan? Sepatutnya Allah Ta'ala maha kuasa kan? Boleh lah terus mi'raj daripada Mekah je, tak payah pergi Masjid Al-Aqsa. Cuma ulama' kata kerana Allah Ta'ala nak bagi kita faham ajaran Nabi ni menyeluruh, bukan untuk orang Mekah je. Sebab tu dia pergi sampai Masjid Al-Aqsa, nak cerita ajaran Nabi ni akan menyeluruh. Kemudian Masjidil Aqsa ni dengan langit pertama dia tak jauh, jarak dia 18 mil. Makna dia bumi yang paling dekat dengan langit, bumi Aqsa. Tak jauh. Lepas tu pula dia tak condong, dia straight. Sebab kalau naik kat tempat lain dia akan jadi macam tu. Dia akan macam tu. Faham tak? Jadi kalau situ dia pacak straight terus, bermakna dekat lah. Tu kaedah dia. Saya nak sebut musafir habis tu. Dan telah sabit. Sabit bukan sabit orang duk melebah tu. Yang tu panggil sabit juga kan. Tu sabit lain. Ni bahasa Arab ni sabitun, telah tetap. Sabit ni makna ada, sungguh. Dan telah sungguh berlaku bahawasanya sallallahu alaihi wasallam memelihara ia sallallahu alaihi wasallam akan kambing dahulu daripada nubuwah, dahulu daripada diangkat menjadi Nabi. Makna Nabi memelihara kambing. Sebab tu orang belah kambing ni sunnah Nabi. Belah kambing. Kita suka tak kambing? Suka kambing? Tak suka no? Bau hamis-hamis Suka kambing? Tak suka no? Kena suka kambing. Nabi suka? Suka makan. Okey. Maksud dia, kalau orang kata belah kambing ni, Nabi pernah belah kambing. Sungguh Nabi pernah belah kambing. Kita tak boleh belah tu masalah lain. Tapi kalau orang tanya, Nabi pernah belah kambing tak? Pernah. Bermakna Nabi pengembala kambing.
sebelum dilantik menjadi Nabi. Satu hikmah dia, supaya Nabi ni nanti nak berdepan dengan manusia ni banyak kerenah ni, tengok kambing. Jaga kambing dulu. Latihan, faham tak? Seperti mana berlaku kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala buat latihan untuk nak kawal manusia ni bukan senang. Cuba kawal sekawan kambing tengok. Sebab tu kambing tengok, kalau dia masuk kebun orang habis. Nak kontrol dia tu. Tu hikmah. Tapi semua ni berlaku sebelum dilantik menjadi Nabi. Tu dia kata, dahulu daripada nubuwah. Nubuwah tu dilantik menjadi Nabi. Berlaku semua ni sebelum tu. Sebab tu masa Nabi pelihara kambing ni, muda lah, umur Nabi tu muda. Bila muda, keinginan macam orang muda. Macam kita kata orang muda ni, kadang-kadang ada fun fair, dia nak pergi fun fair. Supermarket baru buka, dia nak pergi juga. Ada keramaian di taman, dia nak pergi. Tu orang muda. Jadi Nabi ni di Mekah masa tu, bila ada kenduri kahwin, ada karaoke lah. Tahu karaoke? Masa ini kan karaoke kan. Zaman dulu tu dia ada macam kugiran lah, ada keramaian. Mungkin mereka buat rewang ke apa, aku tak tahu lah. Zaman tu. Jadi bila berlaku benda tu, Nabi ni berasa nak pergi tengok lah benda lagu tu. Oh muda kan? Tapi nak cerita Allah Ta'ala pelihara Nabi ni, teringin nak pergi tidur. Sampai tengah jalan mengantuk, tidur. Bermakna Nabi tak pergi sampai sudah. Bermakna Allah Ta'ala pelihara Nabi, tak pergi benda lara itu. Tu kelebihan Nabi tu. Jadi masa Nabi duduk belah kambing ni, kawan-kawan Nabi pun hak lain tu duduk jaga kambing juga. Jadi mereka selalu minta Nabi ni tolong jaga kambing ni, sebab mereka nak pergi karaoke. Kalau bahasa mudah lah, saat duduk fikir, ada ke karaoke masa tu? Bukan, ni contoh saja. Jadi Nabi selalu kata, tak apalah Bapi, aku tolong jaga. Jadi satu hari Nabi nak pergi jugalah. Nabi kata kat kawan dia, hampa tolong tengok kambing boleh, aku nak pergi pula. Dia kata pergi. Selalu kami duk pergi. Nak pergi. Masa tu Nabi pergi. Bila Nabi pergi, sampai satu kawasan, Allah Ta'ala bagi Nabi ni mengantuk. Mengantuk sangat, dia tidur. Bila dia tidur, sedap-sedap habis dah keramaian tu. Balik 2-3 kali lagu tu duk berlaku. Jadi Nabi jadi tawak hati, tak mau pergi. Nampak Allah Ta'ala pelihara Nabi tu. Sebab tu hebat Nabi ni. Kalau kita tidur mempi juga, dia tidur. Ni berlaku. Bila tu? Zaman Nabi duk jaga kambing. Jadi demikian lagi sabit lagi. Sungguh pada hak. Pada hak tu pada tubuh Nabi Musa alaihi salam ataupun pada diri Nabi Musa alaihi salam. Bermakna berlaku seperti mana berlaku pada Nabi ni belah kambing, berlaku juga kepada Nabi Musa. Mana Nabi Musa pun belah kambing. Sebab tu dia ada tongkat dia untuk halau kambing. Saya pergi Turki, dalam cermin tu adalah, dia kata tu lah tongkat Nabi Musa duk guna untuk halau kambing tu. Lepas tu ada seorang tu dia cerita, yang ni juga yang dia lempak jadi ular tu. Wallahualam lah. Tapi dalam cermin di muzium Tokopi apa, ada di Turki lah, ada tongkat tu. Dia macam ranting kayu je, dia ambil untuk halau kambing. Halau macam tu lah, macam orang duk halau kambing tu lah. Ada dalam cermin tu. Dia kata tongkat Nabi Musa. Habis tu lah. Dia kata dan yang demikian itu tiada sunyi daripada hikmah. Semua benda yang Allah Ta'ala buat bagi Nabi belah kambing, Nabi Musa belah kambing, semua ada hikmah. Mana ada rahsia kalau bahasa kita. Antara rahsia ada hikmah dia, supaya nak beri latihan kepada Nabi ni, nak jaga orang esok tengok. Hang kena jaga kambing tu. Boleh kontrol kambing, makna dia orang esok senang. Pasal kambing dia tak ada akal. Tu hikmah Allah Ta'ala bagi. Sebab tu dalam kitab Arab tu dia kata, dalam syurga nanti akan ada kambing, tapi di atas rupa kibah. Kibah ke kibah? Ekor dia lain sikit kan. Di atas binatang yang masuk syurga ni ada banyak ekor, tapi diubah rupa menjadi kibas. Kibah tu mana dia? Kambing lah, cuma kibah ni dia bentuk ekor dia kembang sikit. Tu kibas dia panggil.
Habis. Dan tatkala sampai umurnya sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Bila umur Nabi sampai 25 tahun, dan padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Mekah. Mana dia ni duduk di Mekah, umur dia 25 tahun. Umur 25 tahun. Maka digelarkan akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin. Muhammad Al-Amin panggil dia. Nama gelaran dia di Mekah. Yang bagi gelaran ni bukan orang Islam. Sebab tu tak mari lagi agama, Nabi belum lantik lagi. Jadi penduduk Mekah sendiri, sama ada Abu Jahal ke siapa tak kira lah, semua panggil dia Muhammad Al-Amin. Ada Muhammad Al-Amin, ertinya yang kepercayaan. Mana dia ni orang yang boleh dipercayai. Muhammad Al-Amin. Dah dapat gelaran baik dah masa tu. Nabi ketika umur 25 tahun. Umur 25 tahun, orang Mekah panggil dia Muhammad. Muhammad mana ni? Muhammad Al-Amin. Sebab tu gelaran dia ada dua nah. Satu gelaran memuji, yang keduanya gelaran untuk keji. Masa kita puji orang kan, macam setengah orang, siapa tu? Imam. Imam tu gelaran. Imam tu gelaran. Maksud dia macam kita hari ni panggil jawatan lah. Maksud dia imam tu orang yang diikut. Makna gelaran lah tu. Ini Tok Bilal, gelaran lah tu. Bukan nama dia Tok Bilal, bukan nama dia Tok Imam. Nabi pun digelar dia Amin. Tapi orang sebut lah Muhammad Al-Amin. Boleh faham tak maksud dia? Cuma imam ke Bilal tu gelaran yang baik lah. Kaki botol nampak? Tu tak bagus lah. Itu gelaran juga, tapi keji. Tangan panjang tu. Nampak tak? Bermakna gelaran lah tu. Bukan nama dia tangan panjang. Nama dia lain, tapi dia ada sifat tak elok. Jadi gelaran ni dia ada dua lah. Satu dipanggil gelaran untuk memuji, gelaran untuk mengkeji. Kalau bahasa Arab dipanggil laqab madhi, laqab zammi, caci. Zimmi, mana zammi caci, maki. Ada. Jadi Al-Amin ni laqab baik lah. Semua orang iktiraf Nabi ni Al-Amin. Habis tu. Ketika berumur 25 tahun. Kemudian dia kata, musafir ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 25 ni juga kepada Syam, kepada bumi Syam, dia kata. Musafir Nabi juga ke bumi Syam. Dan dia musafir ke bumi Syam, dia kata pada perniagaan bagi Khadijah. Jadi dia pergi ke bumi Syam kerana meniaga pula untuk Khadijah, bukan isteri dia lagi masa tu, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni kira zaman ni orang panggil apa? Business woman. Betul saya sebut? Business woman, betul? Business woman. Kalau businessman lelaki lah kan. Kalau perempuan apa? Woman lah. Kan girl. Betul lah kan. Jangan silap pula, takut saya pun tak kerti ke orang Arab putih ni. Broken boleh gagah. Okey. Jadi dia musafir untuk meniaga barang kepunyaan Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Itu nama Sayyidatina Khadijah. Ni perempuan terbaik atas muka bumi. Nombor 1. Ranking dia nombor 1. Kalau bab perempuan, susun orang perempuan, siapa paling hebat? Sayyidatina Khadijah. Nombor 1. Bermakna Siti Maryam apa semua bawah dia lagi. Bawah Sayyidatina Khadijah lagi. Mana Sayyidatina Khadijah ni nombor 1. Bawah dia baru Siti Maryam. Bawah Siti Maryam baru Asiyah, isteri Fir'aun. Bawah Asiyah baru Fatimah binti Rasulillah. Bawah lain. Bermakna dia nombor 1. Sayyidatina Khadijah. Sebab apa dia dapat nombor 1? Allah Ta'ala kirim salam. Tahu mana? Kalau kita ni orang kirim salam, orang hebat kirim salam, tak mengaji dah pagi ni. Dia berkata ni MB Kedah kirim salam. Pakai tak mengaji. Duk update dalam Facebook. MB kirim salam kat saya. Pakai tak main mengaji dah pagi ni. Pasal apa? Orang hebat kirim salam kat kita. Betul tak? Ini bukan orang, ni Allah kirim salam. Suruh malaikat Jibril baca salam kepada Sayyidatina Khadijah. Kalau bahasa mudah kita, ni Khadijah,
Allah kena salam kat hang. Tara mana? Sayyidatina Khadijah. Nombor satu. Nampak tu? Tu yang hari ni orang sampai tak tahulah. Hebatnya Sayyidatina Khadijah sampai lahirlah, keluarlah tudung Sayyidatina Khadijah. Tu yang pulung beli tak tahulah. 200 lebih. Telekong tudung lah. Telekong 200 lebih ah? 200 lebih tu. Mahal tu. Saya pergi Vietnam RM60 saya beli. Dah tu. Depa klon. Depa tiru. Tudung telekong Sayyidatina Khadijah depa tiru. Depa jual di Vietnam RM60 eh. Jadi orang Malaysia pergi ambil sana, buat balik sini jual 200. Modal 60. Saya tahu lah. Saya pergi. Masa saya pergi, saya bukan nak beli banyak. Saya nak belilah bagi mak saya apa semua. Tengok ada orang Malaysia tengah duk borong penuh. Telekong Sayyidatina Khadijah sebiji dengan hak Malaysia hak ori tu. Sebab tu depa buat bisnes, depa bubuh juga yang ori tu, depa campur sekali yang tu. Depa tak susun. Jadi orang beli kalau kena hak tu untunglah depa. Nampak dah? Nipu. Dia kena habaq lah. Ini bukan Sayyidatina Khadijah, ni klon. Jadi orang tak beli lah kan, pasal orang nak original. Sila dapatkan ya. Lekong saya. Tapi nak cerita pasal nak ambil nama dia tu. Bila sebut Sayyidatina Khadijah, hebatlah. Dah habis. Nabi pergi berniaga. Dan serta Nabi, hambanya hamba Khadijah. Bersama dengan Nabi ada hamba Khadijah, nama Maisarah. Nama dia Maisarah, bukan perempuan, lelaki. Maisarah ni lelaki. Dia ni jadi spy lah bahasa kita. Jadi SB. Spy duk perhati tengok. Sebab gini nah. Sebelum Sayyidatina Khadijah hantar Nabi pergi buat bisnes dia punya di bumi Syam, dia dah selidik dah siapa Muhammad ni. Siapa dia Muhammad? Dia dah tanya orang sampai dia pun dengar dah Muhammad Al-Amin. Dia pun tahu dah. Jadi dia nak cari orang yang dia boleh percaya tau. Bawa benda ni pergi berniaga. Jadi dia duk perhati tengok antara orang yang boleh Muhammad ni lah. Dan ingat lah, Khadijah ni dia ada sepupu nama Bahira. Bukan Naufal. Biasa dengar tu. Dia kan pederi tu, Kristian tu, agama Nasrani tu. Dia ada sepupu dia. Sepupu dia ni dipanggil Ahlul Kitab. Orang pakar dalam kitab Taurah, Injil dia pakar. Jadi dia dah tahu dah akhir zaman nanti akan ada seorang pemuda daripada keturunan Arab akan jadi Nabi akhir zaman. Jadi benda ni, maklumat ni dia dah bagi kat Khadijah dah. Sebab tu Sayyidatina Khadijah ni dia dah tengok dah ciri-ciri tu ada pada Nabi SAW. Sebab tu dia masuk minang Nabi. Jadi cuma dia nak bagi keyakinan dia ni kemas, dia test Nabi suruh pergi berniaga tu. Sebab tu dia hantar Maisarah, supaya Maisarah ni cerita dekat dia apa benda yang pelik-pelik dekat Muhammad berlaku. Cerita kat dia. Khadijah ni dah tahu dah tanda-tanda orang ni nak jadi Nabi, awan duk lindung dia, berlaku pada Nabi. Maisarah ni ceritalah dekat dia, Muhammad ni bila pergi tempat mana awan duk lindung dia. Sebab tu bila dia balik, dia minang terus Nabi. Pasti dia tahu dah Muhammad ni jadi Nabi. Sayyidatina Khadijah ni, dia pandai. Sebab tu kita tengoklah kalau kata ni, tak apalah tu. Tapi kot lain pula payah tu. Tak kira dia kono-kono kot lain, jam tu. Tapi nak sebut lagu tu lah. Ni faham eh? Dia ambil dah peluang tu. Jangan lepaskan peluang. Lagu tu masuk dia. Sebab tu saya cerita mudah gini. Kalau kita ada anak perempuan, kita tengok ada budak lelaki ni mayang pun rajin, ngaji pun rajin, kerja baik, minang lah. Untuk anak kita, bukan untuk kita. Untuk anak kita. Maksud dia, kita tahu budak ni bagus, jaga sembahyang, mengaji apa. Minang lah. Nak malu lah. Pergi cari timba pula. Ni pepatah Melayu. Sayyidatina Khadijah, dia minang Nabi kan Nabi minang dia? Apa masalah? Tengok bagus, pergi minang lah. Kita ni jenis, tak biasa orang buat macam tu. Malu masuk metro. Hang tu dia lah masalah dia. Kita nak benda, jangan lepaskan peluang. Tengok orang bagus-bagus, ni duk tunggu-tunggu. Adar tu lah. Sorry telajak.
Jangan marah ya. Jadi anak darah tua. Habis tu. Dan safar ini, mana perjalanan ini, perjalanan yang ketiga daripada perjalanan Nabi SAW kerana berniaga bagi Khadijah radhiyallahu anha. Maksud dia kalau kita nak hitung perjalanan Nabi pergi berniaga ni 3 kali. Mula-mula Abu Talib bawa masuk umur belasan tahun tu. Ada riwayat kata 12 tahun. Itu kali pertama. Kemudian pergi pula kali yang kedua, hak tadi kita sebut, dengan 2 orang pak penakan tadi. Pergi ke Yaman berniaga. Betul tak? Abu Talib bawa pun nak pergi berniaga di Syam. Kali pertama bumi Syam dengan Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Kemudian balik umur belasan juga, nak masuk 20-an, dia pergi pula dengan pak penakan 2 orang tadi, Zubair dan Abbas, pergi ke Yaman berniaga. Kali yang ketiga dia pergi berniaga barang kepunyaan Sayyidatina Khadijah. Itu 3 kali. Nampak tak tu? 3 kali dia pergi bumi Syam. Okey. Habis tu. Dan berkahwin ia sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah pada tahun ini. Dia kata pada ini tahun juga. Tahun hak dia pergi berniaga tu balik, tahun tu juga dia menikah. Menikah dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nampak tu? Nampak tu Sayyidatina Khadijah ni bukan setakat lawa lah kalau bahasa kita, kaya. Lepas tu pula budak you. Tahu budak you? Budak you. Bukan, budak universiti tu. Budak pandai lah bahasa kita. Budak cerdik. Dia bukan saja-saja nak minat Nabi. Dia dah nampak dah kelebihan Nabi ni. Jadi dia tak lepas peluang. Sebab tu Nabi bila berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tak kahwin lain. Betul tak? Sampai Sayyidatina Khadijah meninggal, baru Allah Ta'ala suruh Nabi kahwin ni. Allah Ta'ala yang suruh tu. Suruh kahwin dengan isteri Zaid bin Harisah, nama Zainab binti Jahshin, dengan Sayyidatina Aisyah, kemudian Asma binti Umar, anak Sayyidina Umar tu. Tu semua arahan tu. Suruh kahwin. Tu khususiah Nabi, 11 orang isteri Nabi. Kalau ikut dalam sejarah dia 13. Sebab 2 orang lagi tu dipanggil Jariyah. Jariyah ni hamba. Isteri Nabi betul 11. Dia Jariyah ada 2 orang. Biarlah tuan-tuan. Yang ni khususiah untuk Nabi. Jangan duk suruh tok laki kita buat lagu tu lah. Yang tu masuk metro. Confirm. Metro 1H masuk penjara tu. Pasal boleh kahwin 4 ya. Habis tu. Dan berkahwin, okey, selesai. Dan tatkala sampai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. 35 tahun, makna 10 tahun dah lah. Kalau kata kahwin umur 25, mari umur 35, dah 10 tahun lah perkahwinan tu. Jadi membaharu oleh Quraisy. Mana nak buat lain. Membaharu tu nak buat lain oleh Quraisy akan bina Kaabah. Akan binaan Kaabah tu nak pecah, nak buat lain. Berlaku ketika umur Nabi 35 tahun. Nak besarkan Kaabah. Cuma kalau kita tengok dalam kitab sirah ni, dia kata binaan Kaabah ni kalau kira daripada awal lah sampailah Nabi ni, kalau kata sampai hari ni dia kata lebih kurang 15 kali dibina semula. Kata berbesarkan lagi hijau Ismail, semua tu berlaku lebih kurang 15 kali. Jadi zaman Nabi juga berlaku. Sebelum Nabi ni berlaku dah zaman Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan ada Nabi-Nabi lagi. Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, kata setengah ulama, Jibril bina. Itu yang berlaku sampai ini zaman Abdullah ibn Zubair. Mari zaman King Fahd apa semua tu, cerita lah tu. Cuma zaman Nabi ni berlaku benda ni. Nak membaharukan binaan Kaabah kerana pecah beberapa jidarnya. Jidar tu dinding. Maksud dia bata belok dia tu berlaku Mekah pecah-pecah. Jadi dia pun nak tukar barulah. Berlaku jidar tadi pecah dengan air sail. Mana sail ni banjir. Berlaku banjir, jadi dinding-dinding Kaabah ni jadi tak rosak. Jadi Quraisy ni berhajat nak buat semula lah, nak bina semula.
Itu dia. Yang masukkan dia, mana masuk ke dalam Kaabah tu air banjir kan, habislah. Jadi berlaku zaman tu. Maka adalah Nabi SAW menanggungkan batu serta mereka itu. Jadi Nabi ada, kalau bahasa kita, ada terlibat lah dalam pembinaan Kaabah tu. Dengan Nabi ni duk angkat batu-batu, buat pi kat situ. Tu dia kata menanggungkan batu serta mereka itu Quraisy. Jadi Nabi terlibat dalam pembinaan tu lah secara tak langsung. Maka tatkala sampai mereka itu Quraisy pada binaan Kaabah kepada tempat Hajarul Aswad. Bila dah selesai semua, sekarang ni nak pergi letak batu Hajarul Aswad tu. Ni berikhtilaf mereka itu, berselisih pendapat mereka itu berlaku itu masa tu. Gaduh. Oi, aku lah letak, aku ni qabilah besar. Aku pun qabilah juga. Aku pun ada share juga. Jadi aku pun berhak juga. Bergaduh. Jadi ikhtilaf tu berlaku di kalangan mereka itu, Quraisy, pada mereka yang menghantarkan akan Hajarul Aswad ke tempatnya Hajarul Aswad. Jadi sampai ada riwayat kata nak perang. Arak jangan main-main. Siapa nak perang nak bunuh pasal aku yang paling layak. Pasal apa nak ambil tugas ni? Kawan ni tak puas hati, bergaduh. Galah sekali mesyuarat balik. Siapa nak perang ni? Sebab dia nak letak Hajarul Aswad tu je. Tengok. Kemudian redalah mereka itu Quraisy dengan hukum Nabi SAW. Jadi sebelum ni depa mesyuarat. Depa kata Allah macam ni lah, daripada kita duk gaduh nak perang ni tak masuk akal ni. Sekarang ni kita bagi tugas letak Hajarul Aswad ni dekat siapa pun tak kira, janji dia orang pertama masuk Masjidil Haram. Orang pertama yang masuk Masjidil Haram kita beri tugas ni kat dia. Setuju semua. Jadi orang pertama yang Allah Ta'ala takdir masuk Masjidil Haram Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang pertama masuk. Jadi dia kata bagi Muhammad. Semua setuju. Pasal hebat tengok Nabi ni. Bila Nabi dah dapat mandat untuk letak tu lah Hajarul Aswad tu, Nabi pula otak dia orang bijak kan. Jadi dia pula rentang kain, dia letak Hajarul Aswad tengah-tengah. Dia suruh semua kabilah pakat pegang kain tu, pakat usung orang sikit. Jadi pakat merasa lah. Tengok Nabi punya cerdik. Cuma bila mai atas batu, Nabi ambil letak. Mereka kata kemah Muhammad memang hebat. Mereka puji dia Quraisy ni. Tapi mereka ni lawan Nabi. Bila Nabi kata akulah Rasul yang dilantik oleh Allah, siap. Masa ni tak lawan, tak jadi Nabi lagi. Semua pakat setuju, hebat Muhammad ni. Nampak? Jadi mereka reda dengan cara Nabi hukum tu. Mereka kata bijak Muhammad ni. Anak siapa lah ni? Kalau bahasa kita lah, bagus sungguh lah budak ni. Anak siapa tu? Anak Tok Imam. Patut lah. Bagus bapak dia. Contoh lah. Tu anak siapa tu? Yang tu tak boleh pakai tu. Jam tu. Berat. Nampak tu? Tengok Nabi. Selesai dah bab tu nah. Hukum Nabi tu mereka setuju semua, reda lah. Maka dihamparnya, ni cara Nabi, maka dihamparnya Nabi SAW akan kain dan ditaruhkan Hajarul Aswad itu di dalamnya, di dalam kain, dan menyuruh ia Nabi akan segala qabilah mengangkat akan dia akan kain tadi dan menghantar ia SAW dengan tangannya yang mulia kepada tempatnya, tempat Hajarul Aswad. Jadi hak tukang angkat semua qabilah yang terlibat lah. Tapi mari tanah letak batu, Nabi pegang batu tu letak. Saya pergi banyak kali Mekah, baru 2 kali boleh cium Hajarul Aswad. Ulun tak kira lah kan, hari hak pergi mula-mula tu sampai melambung lah. Tangan saya pun melambung tu. Arak tu tolak budak pas ke belakang. Saya kata tak boleh pergi macam ni. Pergi kali kedua pula tak boleh pergi juga. Malah, sebab kita malah nak tumbuk orang. Kan bila kita nak pergi, kita kena macam tu. Makna kita kena guna kekuatan kita, menyakiti orang lah. Jadi nak pergi buat Hajarul Aswad tu wajib lah cium tu. Sunat Tapi menyakiti orang tu berdosa. Dosa lah. Nak pergi buat benda sunat bantai orang. Tak payah.
Duk fikir-fikir, malah kalau Allah Ta'ala nak beri ada, saya pi tahun sebelum PKP. Saya pergi, duk berdoa, minta ya Allah, boleh tak boleh cium Hajar Aswad ni, bagilah boleh cium sekali. Ya Allah, nak cium juga Hajar Aswad. Nak cium juga. Duk minta lah. Tapi tak ada lah pergi beratur tu tak. Satu hari tu, lepas subuh ni ramai orang. Duk tahu lah, saya pun duduk lah depan tu. Lepas subuh, tengok ramai makin kurang. Mereka pergi breakfast. Tahu, orang duduk dalam masjid pakat keluar pergi makan lah, makan pagi sarapan. Jadi tak ramai orang. Saya pun tengok, tak ramai. Saya pun pi macam tu ya. Sampai depan tu, ada lah 4-5 orang kat depan tu, saya pun tunggu dia kucuk. Lepas tu saya pun pi. Keluar. Saya dalam hati kata, Allah senang lah. Bermakna kalau dia nak bagi, tak perlu tolak orang. Lepas tu saya pergi petang pula duk, esok saya buat macam tu juga. Boleh 2 kali. Tak apa dah. Kan, tak apa dah. Cuma jangan selfie lah depan tu. Ini dah lah Hajar Aswad. Pakai kena tabuh depan tu. Orang ramai. Cuma kita macam ni lah, bila kita dah cium belah lah. Ini duk pulun juga situ. Tu orang marah. Sebab sebenarnya semua orang boleh merasa benda tu. Kalau kita ni jenis, aku dah dapat lah, bagi orang lain pula. Ni duk tunggu situ. Tengok macam orang panggil apa tu? Multazam. Duduk situ. Bayangkan kalau dia duduk situ, orang lain tak ada cal lah. Itu yang kadang-kadang susah tu. Tu yang askar duk kata, roh. Berilah orang lain sama. Betul tak? Ni kadang kita situ penting. Jadi kita penting diri sendiri. Tu saya nak cerita Hajar Aswad tu, kucuk. Sebab Nabi kata, orang yang boleh kucuk Hajar Aswad ni ada kelebihan tertentu lah. Tak boleh nak buat macam mana kan? Jangan duk susah hati lah. Sebab dia bukan wajib. Habis. Jadi berlaku benda ni ketika umur Nabi 35 tahun. Habis tu. Dan tatkala hampir masa wahyu, dekat-dekat nak terima wahyu ni, dia kata dikasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khalwah. Makna bila dekat nak terima wahyu, Allah Ta'ala campak dalam hati Nabi ni suka menyendiri, duduk seorang-seorang. Mana khalwat, berkhalwat lah. Mana mengasingkan diri. Itu dekat-dekat nak dapat wahyu tu, Nabi minat duduk asing seorang-seorang, beribadah lah. Bukan duduk main WhatsApp. Ni duduk seorang-seorang ujung tu duduk WhatsApp. Itu bukan dia. Tak. Ni berkhalwat dia. Maka adalah ia Nabi SAW berkhalwah di dalam gua Bukit Hira, ataupun panggil Jabal Nur. Ini panggil Jabal Nur, Bukit Nur. Dalam Bukit Nur tu ada sebuah gua, nama dia Gua Hira. Jadi Nabi ni kasih nak pergi duduk dalam gua tu. Jauh tu daripada rumah Nabi tu. Tu yang kita duk pergi naik bas tu. Bukan dekat. Nabi berjalan bawa lampu pergi ke Gua Hira. Straight lah daripada rumah Sayyidatina Khadijah tu, pergi straight. Kan jauh juga. Kalau kita jalan lagi, kita naik taksi 5 riyal. Kalau kita naik taksi seorang 5 riyal sampai situ. Ada kalau pandai bodek driver taksi 3 riyal. Lepas tu dia hantar kita kat situ. Lepas tu dia belah. Sekejap lagi nak balik, pandai tahan taksi lain pula. Setengah syarikat travel ni dia bawa bas pergi hantar kan. Malam tu bas pergi hantar, sekejap lagi dah selesai semua, bas main ambil kan. Tak ada masalah tu. Sebab dia tak ada dalam package, itu masing-masing. Cuma nak naik tu faham-faham saja. Kalau tak ada keazaman yang kuat, pakai separuh lah. Pakai tak naik terus. Tengok atas tu nampak orang macam mancing api tu, macam goreng api tu, kepala kecil-kecil lah. Dia naik sampai puncak atas, kena turun pula. Dia bukan betul-betul puncak tu, dia kena turun pula tangga masuk bawah tu, Gua Hira. Jadi kalau masuk dalam Gua Hira tu, dia ada lubang kat depan tu, macam ada nampak lubang lah. Lubang tu kalau kita tengok straight ke jam sa'ah. Makna dia dulu Nabi duduk beradab Kaabah tu tepat Hajar Gua Hira tu. Kalau kita tengok pasal lampu, nampak cahaya lubang kecil depan tu, tengok terus kita akan nampak menara jam sa'ah tu. Bawah tu Kaabah. Mana Nabi pilih tu memang kena dah tempat tu, nampak terus. Cuma ini terlindung bangunan lah, nampak straight. Dipanggil Gua Hira. Dia tak boleh masuk ramai lah, seorang je boleh semayang. Semayang pun susah sebab dia batu-batu kan, dia sempit ruang tu. Jadi kita berdoa je lah. Saya masuk
dengan kawan. Doa je lah, tak semayang. Yang saya semayang di tempat Nabi bersembunyi Jabal Sur Yang tu boleh semayang, 4 orang boleh. Tapi kena duduk, tak boleh berdiri. Ketinggian Gua Hira ni 260 meter lebih kurang. 260 meter lebih kurang. Jabal Sur 400 lebih. 480 meter daripada bawah Jabal Sur. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala campak dalam hati suka menyendiri, suka duduk seorang diri. Tapi Nabi banyak pergi Gua Hira. Yang ni lah ada seorang manusia jugalah, tapi daripada kalangan orang perempuan, tapi bukan orang kilang lama lah. Ni aku tak tahulah dia ni macam mana, dia punya PL dia apa, kita tak tahulah. Cuma dia pernah kata macam ni. Dia kata, saya kalau boleh suami saya tak mau bagi tiru macam Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dia tinggal isteri dia pergi Gua Hira. Dia pelekeh Nabi. Islam tu jahil murakkabun, tak pun mabuk ketum. Aduh betul lalu. Dia kata ada orang Islam je tu. Dia boleh kata seolah-olah Nabi ni abaikan tanggungjawab. Tinggal Sayyidatina Khadijah ni pergi duduk bersenang-lenang di Gua Hira. Astaghfirullahalazim. Kalau jumpa luku, bakat luku orang sikit kepala tu. Bodoh. Tak bodoh lah. Hang mengaku Islam, hang tak baca kisah Nabi. Ini mana gambaran Allah Ta'ala nak lantik Nabi. Bukan dia abai tanggungjawab dia, bukan dia pergi hari-hari. Faham tak tu? Aku tak tahulah. Kadang-kadang orang perempuan ni payah. Tu jaga molek tu, jangan sampai tahap tu. Dia fikir dengan logik akal dia. Nabi ni manusia yang kita kata sempurna. Dia takkan buat sesuatu yang menjadi dosa. Takkan tu pun tak kerti. Dia duk baca kisah itu je. Lepas tu dia duk petikai. Dia kata, suami saya tak mau saya tak mau tiru Nabi Muhammad, sebab dia abaikan tanggungjawab dia. Dia ingat Nabi tu macam dia. Hare sungguh. Hare tu bu. Habis yang tu. Okey. Dan beribadah ia Nabi SAW padanya, pada Gua Hira tu, dengan zikrun, dengan zikir lah. Mana zikir Allah Ta'ala ajar ke Nabi lah cara tu, bukan syariat ni untuk Nabi. Dia beribadah, zikir, semayang, cara kaifiat dulu, bukan kaifiat macam kita duk buat lah ni. Dia buat lah cara dia. Atau dengan fikir, ataupun Nabi beribadah ni memikir. Memikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala jadi ni. Tengok langit, tengok bukit, tengok apa, duk fikir. Itu salah satu ibadah. Sebab tu fikir benda agama ni ibadah. Macam mana kita ni duk fikir buat ibadah, fikir agama ni. Habis. Dan kata Syekh Mahyuddin, bahwasanya ibadatnya Nabi SAW dahulu daripada nubuwahnya, dahulu daripada pelantikan nabinya, itu adalah ia ibadah tadi dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya Nabi beribadah mengikut syariat Nabi Ibrahim. Boleh faham? Bukan syariat Nabi kita, sebab Nabi kita tak lantik lagi. Dia guna syariat Nabi Ibrahim. Okey. Dan kata setengah ulama yang lain, daripada demikian itu bukan syariat Nabi Ibrahim, syariat dulu lagi. Ada setengah ulama kata tak, bukan syariat Nabi Ibrahim, syariat lain. Itu kila, kata setengah ulama. Habis. Dan melihat ia Nabi SAW beberapa mimpi yang benar. Dalam masa Nabi duk berkhalwat tu, Nabi duk tengok dalam mimpi dia ni benda betul-betul belaka, jadi belaka hak dia mimpi tu. Ada. Kata kil, masanya 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tu Nabi duk berkhalwat, Nabi tidur mimpi. Apa yang dia mimpi tu betul. Semua mimpi dia betul. Sebab tu mimpi Nabi tu wahyu. Tapi masa ni tak jadi Nabi lagi. Boleh faham maksud saya? Dalam masa duk berkhalwat, duk ulang alik pergi Gua Hira tu, masa tu Nabi duk mimpi pelik-pelik. Tapi mimpi tu benar, mimpi tu betul. Macam kita mimpi ni ada betul, ada tak betul. Mimpi apa ni? Mimpi tidur semalam, mimpi orang mai bagi duit
1.2 juta. Oh, seronok tak tahu dalam mimpi. Kan, belum tentu betul. Mimpi pula. Malam kemarin mimpi suami balik kerja, beli apa? Beli gelang. Kan, beli gelang mah orang panggil cokorai, nama aku tak tahu. Kan, gelang-gelang. Ketum. Nama macam-macam gelang lah ni. Kan, beli, oh kita pun seronok sampai tidur senyum-senyum dalam mimpi. Balik pagi, dia minta gelang kita nak pergi gadai. Bukan dia nak pergi, jam terus. Mimpi lain jadi lain. Nampak? Tak benar. Kan, tapi hak ni cerita sungguh lah Nabi mimpi ni. Salah satu cara nubuwah mimpi selama 6 bulan. Maka tatkala sampai umurnya sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Cukup ngam 40. Bagaimana kira tengoklah. Umur 35 tu 10 tahun berlaku binaan Kaabah kan. Daripada 35 nak pergi 45 tahun tu. Dalam masa itulah Nabi duk berulang pergi Gua Hira sampai cukup genap umur 40 tahun. Dan kata Qil lebih beberapa puluh hari. Ada setengah kata 40, ada lebih hari lagi. 4 tahun 40 tahun 4 hari, 40 tahun 20 hari gitulah, ada lebih. Bukan ngam-ngam 40. Gitu maksud dia. Itu pun kata Qil lah. Lebih beberapa puluh hari pada hari Isnin bagi 17 malam yang lepas daripada bulan Ramadan. Malam tu. Dan pada hari Isnin bagi 17 malam yang lepas daripada bulan Ramadan. Mana bulan Ramadan ni dah masuk 17 malam dah. Aduh. Dia kata. Dan kata Qil lain daripada demikian itu. Mana dia bukan 17 tu, ada kata lain. Ni Qil lah dia panggil. Datang oleh Jibril ataupun Jibrail alaihi salam dengan nubuwah. Baru turun malaikat Jibril mari jumpa Nabi. Nak lantik lah ni, dapat pelantikan jadi Nabi ni. Wahyu pertama lah. Kalau kita panggil Jibril, kalau zaman Nabi Musa dia panggil Namus tu gelaran malaikat Jibril. Zaman Nabi Musa. Kalau macam kita hari ni Jibril, gelaran malaikat Jibril itulah. Ataupun setengah kitab dia kata Ruhul Amin. Ataupun dia sebut tatanazzalu malaikatu warruh. Ruh tu Jibril dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruh. Ruh tu Jibril. Sebab tu bila malam Lailatul Qadar kan, kalau setengah ulama kata nak tahu malam tu Lailatul Qadar, siang hari cahaya matahari tu tak nampak cahaya dia, tapi matahari tu ada. Maksud dia macam ni, nampak? Kalau selak tirai tu nampak cahaya cerah kan, tapi kalau malam Lailatul Qadar cahaya dia putih. Matahari tu ada, cuma terlindung macam lindung. Terlindung ni ulama kata turun malaikat tu lah, tatanazzalul malaikah tu. Sebab malaikat ni turun ni banyak ni. Jadi bila malaikat turun jadi terlindung cahaya matahari tu. Tu yang jadi suam putih tu. Tu menunjukkan malam tu malam Lailatul Qadar. Setengah ulama sebut. Kemudian suasana dia, cuaca dia, hawa dia dingin, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tenang malam tu. Malam Lailatul Qadar. Malam tu. Jadi Nabi ni terima wahyu tu 17. Mana ganjil lah, ganjil. Bukan genap tu, ganjil. Jibril mari jumpa dia. Sebab tu Jibril ialah malaikat yang menyampaikan wahyu kan. Dah. Sekarang ni Jibril ni Nabi tak ada dah, dia buat kerja apa? Cuba jawab. Siapa jawab boleh-boleh. Sekarang ni Jibril kita fahamlah menyampaikan wahyu kan. Selain daripada menyampaikan wahyu, dia ada kerja lain tak? Cuba jawab. Mengaji banyak dah ni. Cepat. Kerja apa? Tak ada jawab. Tak ada jawab, saya jawab. Kerja apa? Dia mengatur pekerjaan alam. Selain daripada menyampaikan wahyu, dia atur semua pekerjaan alam ni. Mana Allah Ta'ala surah kat dia. Sebab tu dia kata, Mikail hampir sana.
tabur rezeki contoh. Israfil hampir sana. Kerja dia tu selain daripada menyampaikan wahyu, dia mengatur segala urusan alam ni. Allah Ta'ala surah kat dia, Jibril. Abang tu jangan kata dia tak ada kerja pula. Kan, dia duduk saja tunggu duit pencen lah. Kerja tak dah. Duduk di rumah, bulan-bulan pergi colok. Bulan pergi cocok. Dapatlah pencen. Suami dah meninggal dah. Tinggal kita aja. Hak kita 2,000, hak suami 2,000. Apa lagi? Kan, beli kereta baru lah. Sebulan-bulan. Contoh. Kan, rezeki kita bukan hak orang betul, hak kita. Ikut kita nak beli apa pun. Kan, cuma dah ada kereta, beli apa lagi. Kan, pandai-pandai lah masing-masing. Belilah telekung Sayyidatina Khadijah. Sedekah kat orang. Beli beras, beli apa, bagi orang susah kan. Baguslah tu. Habis. Dan ia Nabi SAW di dalam gua Bukit Hira. Kebetulan masa Jibril mari tu Nabi duduk dalam gua Hira tu. Ya dah. Maka berkata ia Jibril alaihi salam bagi Nabi SAW baca oleh Tuhan hamba. Dia mari dia peluk Nabi, dia kata baca wahai Muhammad. Dia kata. Nabi jawab apa? Maka sahut Nabi SAW. Nabi kata apa? Tiada aku membaca, mana aku tak pandai baca. Nabi kata. Jibril kata baca olehmu wahai Muhammad. Nabi kata saya tak pandai baca. Saya baru duk belajar kitab Jawi. Nak hak Rumi punya tak ada. Minta maaf lah. Duk cari Rumi rupanya boleh Jawi, bantai pula. Tak apa, sabar Ustaz. Maksud dia nanti tahulah tu. Sebenarnya dia nanti boleh baca sendiri. Ya tengok. Sebelum habis kitab ni mesti boleh baca Jawi. Tak percaya try. Sebab saya dulu pun bukan duk belajar Jawi. Tapi ustaz tu baca Jawi, kita duk tengok tak mana pun tak tahu. Dia kata baris yang ujung sekali tu, tak mana ujung pun tak tahu. Nasib baik dia tulis huruf tu, antara nombor kitab tu, dia tulis juga nombor 8. Tahu juga muka surat 8, cuba buang 8 tu. Mana 8 tu? Nampak? Tapi lama-lama pandai lah tu. Ni nombor Arab 8 macam tu. Kalau tu dia macam kalau dia macam tu 7 macam tu, 8 macam sudah. Ni 8, 7 tu. Lama-lama huruf Arab nanti. Masa itu cara dia. Jangan duk kata Rumi tak ada. Jangan nak buat sedih itu. Jangan sedih. Belajar Jawi, insya-Allah boleh. Tengok Nabi ni, bila malaikat Jibril peluk dia kata saya tak pandai baca. Kan? Sahutnya tiada aku membaca, mana tiada aku tahu membaca. Sebab tu Nabi tu ummiyi. Kan kita sebut kan? Ummi itu yang dibangsakan kepada mak. Mana dinisbahkan kepada mak. Mak zaman dulu mana pandai baca? Betul tak? Tak pandai baca mak dulu. Tambah Facebook lagi tak kerti. Mak lah ni jangan update status tiap-tiap hari. Mama sedang masak. Kan dia pandai kan? Bermakna dia berbeza lah. Cuma nisbah mak ni bukan mak zaman sekarang, mak zaman dulu. Tu kadang-kadang tak pandai baca, tapi kerja jalan. Betul tak? Anak dia semua berjaya walaupun mak tak pandai baca. Kita hari ni mak boleh baca, anak belum tentu berjaya. Ni hakikat kita kena terima lah. Sebab tu Nabi tu bangsa mak. Nisbah kepada mak. Tak pandai baca, tak pandai menulis. Orang tua-tua dulu kan, mana pandai baca, mana pandai menulis. Tapi anak dia berjaya. Hebat-hebat. Dia pentarbiah anak tu dengan kelakuan, bukan dengan perkataan. Itu mak dulu. Sebab tu kita berjaya tengok. Mak kita dulu, cuba baca, suruh baca. Mak pandai baca. Mak huruf pun tak kenal. Mak tak tahu. Tapi Quran jangan main. Betul tak? Quran kalah kita. Depa lagu tu tajam. Tak apa. Kita ni tahulah kelebihan orang dulu. Lepas tu tengok orang dulu, penyakit pun tak banyak. Orang dulu kan? Kita tak dengar lagi lah orang dulu kena kencing masam. Ni ada kencing masam tu. Penyakit pelik-pelik berlaku. Orang dulu tengok sihat tu apa, mata pun tak payah pakai spek. Pasal apa? Umur 60 steady. Tengok orang dulu. Ada kelebihan. Kita pun ada kelebihan. Tapi nak cerita hebatnya orang dulu tu, teknologi tak ada.
kita hidup dulu pakai pelita ayam. Saya pernah rasa dah pelita ayam tu. Duduk ponok bawa pelita ayam. Lepas tu masak nasi pakai dapur kayu tau. Hak jenis pakai kayu macam kita duk masak bubur Ashura tu. Tu kita pakai gas kan, ni pakai kayu tu, sumbat kayu masuk tu. Saya rasa dah benda tu. Lepas tu apa nak makan burung, duduk panggil burung mari kat rumah. Duduk panggil burung sita tu. Saya rasa dah benda tu. Rasa Tok Wan saya duk panggil. Kok 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 kok. Panggil burung kan. Kok 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 kok. Atas orang panggil apa sini Kan kita buat pelantar rumah tu. Duduk di pelantar tu dia panggil, burung sita tu turun. Kemudian dia ambil getah, sap. Boleh, lepas tu orang masak, makan. Mana zaman tu? Zaman tu. Orang dulu-dulu. Ni tengok sini. Nabi memang tak pandai baca. Nabi memang tak pandai. Tu dia kata. Maka memeluk ia Jibril akan Nabi SAW hingga daripada Nabi bersangatan. Maksud dia peluk betul-betul. Bila Nabi kata tak pandai baca, dia peluk pula, dia lepas, dia peluk pula, dia kata baca olehmu wahai Muhammad. Peluk betul-betul lah. Dia kata lah. Kemudian dilepaskan dia Nabi SAW, maka berkata ia Jibril bagi Nabi SAW, baca oleh Tuhan hamba. Dia peluk-peluk, dia lepas, dia kata baca. Dia suruh baca. Maka sahut Nabi SAW, tiada aku membaca, aku tak pandai baca, kata Nabi. Maka dipeluknya demikian juga, peluk lagi. Kemudian dilepasnya, maka berkata ia Jibril bagi Nabi SAW, baca olehmu, baca oleh Tuhan hamba. Maka katanya Nabi SAW, tiada aku membaca, aku tak pandai baca. Kalau kita baca tak pandai, awak tak mengaji. Wajah betul. Kita selalu ayat tu dia lah, mengaji malah baca pun tak boleh. Jibril tak kata Nabi lagu tu. Sebab apa? Sebab Jibril memang tahu Nabi tak pandai baca. Betul tak? Sebab Jibril ni datang arahan siapa? Allah Ta'ala tahu nak Nabi tak pandai baca. Mesti tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Betul tak? Takkan Allah Ta'ala tak tahu Nabi tak pandai baca. Dah tahu kawan ni tak pandai baca, duk suruh baca juga. Cari benda. Sebenarnya bukan nak suruh baca, nak suruh berguru. Kita duk faham baca olehmu. Nabi kena baca, Nabi tak pandai baca. Baca olehmu, Nabi tak pandai baca. Bukan suruh baca. Suruh kita faham, bila hang nak ni macam ni, hang kena berguru. Tu mengaji kena berguru. Bukan boleh duk baca sendiri, sesak lah. Tu yang duk tafsir Quran sendiri. Saya dah faham dah. Faham benda. Tu sesat tu. Nampak tak tu? Tengok sini sudah kisah ni. Jibril peluk Nabi, baca olehmu wahai Muhammad. Saya tak pandai baca. Jibril lepas, peluk pula, tanya baca, lepas baca olehmu. Saya tak pandai baca. Dia kata awak tak mengaji. Tak keluar ayat tu. Pasal dia bukan semua je. Dia suruh hang berguru wahai Muhammad. Tu Nabi berguru dengan Jibril 23 tahun. Nampak tak? Di Mekah 3 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun berguru dengan malaikat Jibril. Tu guru dia. Tu kita pun kena berguru lama lah. Bukan mengaji sat, alim terus. Kena mengaji lama lah. Ni mungkin kita ni mengambil masa 14 tahun. Kan? Udah 14 tahun. Mati dah aku nampak ya. Tengok setakat mana dan. Tengok tu. Bila dia peluk macam tu, dia lepas, maka berkata baginya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bau Jibril baca nampak? Kalau kita lah dah tu orang ni tak pandai baca, kita duk suruh dia baca, sampai ke sudah dia tak baca. Itu cara kita faham tu. Bermakna Jibril tahu Nabi tak pandai baca. Cuma Jibril kata Muhammad bila nak baca, ni baca macam ni. Tu dia baca tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni kata ulama, ayat ni lah tanda pelantikan jadi Nabi. Bukan jadi Rasul, jadi Nabi. Jadi Rasul ayat lain, ya ayyuhal muzammil. Setengah ulama kata. Yang tu jadi Rasul. Berselimut kan. Yang tu untuk lantikkan Rasul. Sebab Nabi dia mesti lalu proses Nabi baru jadi Rasul. Dia tak boleh Rasul dulu.
Jadi ayat untuk jadi Nabi surah ni lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dia. Kemudian turun Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bukit itu kepada bumi. Makna dia kepada bawah tu lah. Daripada atas bukit turun sampai bawah. Hari ni kalau kita naik, mungkin jadi sejam naik, turun tu mungkin 40 minit. Naik sejam, tu pun kalau orang tak ramai lah. Kalau orang ramai nak kena tunggu boleh jadi 2 jam tu. Tambah berhenti pula, lelah pula. Lepas tu gaut pula. 4 jam terus tu. Kan, lelah, asma semua ada situ. Asma duk pening. Sebab tu kena buat naik menera, botol menera kan. Lepas tu dengan beli tongkat semua cukup lah. Beli semua siap dah, semangat ni. Sampai separuh, aku tak lepas birah. Aku. Hampa pergi lah. Saya pergi dengan kawan. Kami pergi 5 orang. 5 orang kan. 4 orang. 4 orang pergi. Seorang budak Penang. Yang lain tu budak Terengganu seorang. Saya, Keroh. Ada 2 orang budak Keroh. 4 orang pergi. Naik taksi, sewa taksi. Pergi sampai di kaki bukit Jabal Nur tu. Saya, lepas tu budak Terengganu tu, lepas tu budak Keroh tu, cikgu tu, lepas tu seorang budak Penang. Kan? Sampai je atas tu budak Penang kata, dia hampa naik. Aku tunggu hampa kat bawah ni. Dia tak naik terus. Dia tunggu kat bawah terus. Dia tengok bukit macam tu. Dia kata, tak apa habis tu. Hampa naik. Kami naik 3 orang. Naik 3 orang pergi. Sampai atas tu masuk Gua Iraq. Masa nak balik pula jadi laju. Pasal depan tu ada awak Turki. Awak Turki pula duk senyum-senyum pula tengok kami. Lagi laju kami. Sampai bawah dia kata, cepat je. Dia kata awak Turki tu panggil. Jadi cepat turun. Tapi masa nak naik tu dia ramai kan. Cuma takdir Allah ni, bila sampai dekat depan gua, penuh orang depan gua tu. Cuma dalam gua tu masa tu ada orang Turki. Dia tengah dengan duk semayang semua cukup. Lama dah daripada duk tunggu kat luar kan. Orang Malaysia semua ada lah di luar ni. Kami sampai-sampai, nak tunggu turn lambat lah. Ramai kan, penuh orang. Ni mau makan sejam ni tunggu nak masuk sikit-sikit ni. Kami pun duk tunggu situ lah. Duk berdoa lah pasal kawan duk tunggu bawah tu. Kalau boleh nak masuk, nak keluar terus lah. Jadi orang Turki duk semayang lah tu. Kita pun cakap lah ni, haji, sorang. Buat macam tu lah, cepat. Dia kata, la solah, jangan semayang. Doa sudah lah, orang lain nak masuk ramai tu. Jadi duduk riuh depan gua tu. Sekejap lagi mungkin orang Turki ni dia faham kot. Pasal dia biasa main kulim kot. Dia faham bahasa kita tu. Dia keluar. Bila dia keluar, kita nak tunggu turn lah sebab orang sampai dulu kena masuk dulu. Sekali geng-geng yang duduk depan tu, dia kata, Ustaz masuk dulu. Dia panggil Ustaz masuk dulu. Kami 3 orang brum masuk terus. Duduk dalam tu berdoa. Doa sakan lah. Minta macam-macam lah. Malah nak sebut yang minta apa. Tengok cerita kan. Minta ni tak tahulah, habaq lah. Minta macam-macam. Dia lebih kurang dalam 10 minit kami keluar lah. Jadi dia pun masuk pula. Kami minta terima kasih lah. Kami keluar. Masa keluar tu jumpa orang Turki tu. Dia tengok dia buat lambai-lambai apa. Kami pun laju. Sampai bawah. Tengok kawan duk tunggu tu, tidur dah di situ. Lepas tu kami kata, jom balik. Dia kata cepatlah. Hang tak naik. Kalau hang naik lambat lah. Dia badan besar. Jadi dia tak naik. Tu sejam naik. Turun tu lebih kurang dalam setengah jam gitu. Kadang-kadang 20 minit. Tengok semangat lah. Sebab turun dia tak letih. Nak naik tu dia letih. Cuma kita fikir macam ni. Zaman kita duk naik ni, dia ada tempat pegang. Ada tangga. Pijak. Itu yang ada. Malaysia boleh. Macam mana? Malaysia boleh. Kita pun bagi RM1. Malaysia hebat. Malaysia bagus. Bagi RM1 kan. Bagi RM2. Malaysia boleh. RM2 lagi mahal lah. Lepas tu dia tulis nama. Kan dia buat macam, dia baru buat lah kan. Dia ada basah-basah lagi. Dia kata okey, kita bagi kat dia RM1. Dia tulis nama kita, nama apa? Kita pun cerita lah, nama Muhammad. Okey, dia kata Muhammad. Okey, dia tulis Sekejap kita turun, dia buat baru pula. Orang lain pula. Tunggu. Maksud dia tulis masa kita naik, masa kita turun, nama orang lain lah. Sebab orang lain pula naik. Dia pun cari duit macam tu lah. Kita pun tak apa niat sedekah je. Tu di Jabal Nur. Okey, itu kita naik. Cuba fikir Sayyidatina Khadijah naik. Ni faham maksud saya? Cuba kita fikir macam mana Sayyidatina Khadijah naik hantar makanan dekat Nabi. Hebat tak Sayyidatina Khadijah? Panjat bukit lah. Bukan ada trek macam kita naik. Bayangkan pengorbanan dia tak mana. Sebab tu orang perempuan,
Dia ada benda tau, peluang besar. Sebab tu bila suami buat kerja, kita permudahkan dia. Jadi Allah Ta'ala beri ganjaran, kita duduk saja. Nampak tu? Nabi dakwah ni dapat tak dia Sayyidina Khadijah? Dia korban semua. Sebab tu perempuan main peranan tu. Ya, main. Dalam bab Nabi ni pun tengok isteri dia main peranan. Maksud dia redha suami dia. Baru berjaya. Yang ni kita pula tak redha. Dan suami buat ni mengajak. Abang betul ke mengajak ni? Oh, kacau bilau. Tak percaya untuk lelaki. Jam lah. Percaya untuk lelaki. Sebab abang balik lain macam nama. Dia senyum. Serenok kan mengajak tu. Sudah. Buat mudah kan? Supaya ganjaran pahala tu kita dapat. Sebab tu perempuan ni main peranan lebih. Jangan mulai gitu. Tu saya nak sebut gini. Pengorbanan Sayyidatina Khadijah tak ada siapa boleh nafi. Betul tak? Tak ada siapa boleh nafi pengorbanan dia. Habis jiwa raga untuk agama. Sampai saya baca satu kisah tu. Sampai tulang dia kalau boleh jual, dia suruh jual. Tulang dia. Kita boleh buat itu. Oh, saya tak ada apa ni abang. Abang ambil lah tudung saya pergi jual. Abang jangan sentuh tudung saya no. Tudung bawah saya beli lama. Laki pun kata bawah tak apa laku dah. Tak laku pun saya nak simpan. Itu hak saya. Kedekut nak mampu tak ada can lah nak korban barang. Tapi tengok Sayyidina Khadijah habis dia bagi agama. Sebab tu Nabi jamin dia syurga. Sebab tu kalau kita duduk di satu bukit Khandamah nama dia. Tu kalau ada peluang nanti boleh pergi. Ni dia kata bulan 4 nak buka umrah. Dengar cerita lah. Bulan 4 nak buka umrah. Tapi saya show jangan pergi lah. Sebab rugi masa. Satu kena kuarantin. Masa kita biasa pergi 12 hari ke 10 hari, mungkin jadi seminggu. Tak puas Ziarah mungkin tak boleh lagi. Jangan pergi lagi lah. Bukan kita tak mau pergi kan. Jangan pergi lagi. Sebab dia macam ni lah. Macam kita kata kepuasan tak ada. Tapi kalau orang tak biasa pergi, mungkin dia nak pergi terpulang lah no. Ini bukan paksaan. Tapi nak cerita kalau nak pergi puas, kita boleh ziarah baru jadi puas. Kalau hang duduk di hotel je, pergi buat umrah sekali balik duduk di hotel. Lepas tu siap-siap kena masuk Madinah dah. Tengok dulu. Bukan pun nanti rugi. Sebab kita tak biasa pergi kali pertama tak boleh pergi berdoa di Jabal Uhud, tak boleh Jabal Rahmah, tak boleh pergi. Jadi duduk di hotel lah. Jadi rugilah. Bayar tu orang ada duit tak ada masalah. Tapi kita nak pergi tu beri kepuasan. Cuma saya nak buat ni. Di Mekah ni ada satu bukit nama dia Bukit Khandamah. Jadi kalau setengah orang dia tahu, setengah orang dia tak tahu. Boleh naik dengan teksi sampai atas bukit tu. Kita duduk atas bukit tu, kita akan nampak sama level kita berdiri tu dengan menara jam. Kita berdiri tu, menara jam dengan kita tu sama tinggi. Kita boleh pegang lah contoh. Tinggilah bukit tu. Tapi boleh naik dengan teksi sampai atas. Kawan saya bawa. Jadi saya duduk atas bukit tu, pi ujung sikit, kita akan nampak tu. Orang panggil Ma'lah, perkuburan Ma'lah. Nampak clear. Atau nak sebut makam di situ, ada makam Sayyidatina Khadijah. Nampak clear. Lepas tu kalau kita time matahari jatuh, kita akan nampak matahari tu terbenam di belakang bukit tu. Oh lawa pemandangan dia. Atas bukit tu, Khandamah nama bukit tu. Nanti kalau pergi, sebut. Tahu tak bukit Khandamah? Orang tak tahu. Tanya orang tahu. Bayarlah teksi tu. Dia bawa sampai atas. Kami siap makan nasi kambing atas tu. Semayang maghrib berjemaah atas tu. Nak tengok matahari jatuh kan, pukul 6 tu lebih naik lah. Beli nasi kambing semua, hampa, tika semua, pakat makan ramai-ramai berjemaah. Lepas tu pakat semayang berjemaah. Oh syok, Bukit Khandamah. Syok. Lepas tu pi lah berjalan makan jus apa bala lah. Macam lah. Jadi serenok kepuasan tu. Sebab dia bawa pergi tempat yang Nabi singgah. Hari ni kita tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Pasal apa? Covid. Tu sajalah. Habis tu. Larat pergi umrah lah dah. Okey dah. Turun daripada bukit itu kepada bumi, maka memukul ia. Mana tepuk lah, memukul tu tepuk ia Jibril akan bumi dengan kakinya. Mana dia hentak kaki tu. Maka terpancarlah mata air. Mana keluar air daripada tempat yang Nabi, yang Jibril ketuk dengan kaki dia tu, pijak dengan kaki dia tu. Maka mengambil wuduk ia Jibril dan menyuruh ia Jibril akan Nabi SAW bahawa memperbuat seperti perbuatannya Jibril. Nampak? Di sini dia ajar Nabi ambil wuduk. Berlaku ketika turun daripada Gua Hira. Nampak tu?
Maka diperbuatnya kemudian sembahyang ia Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Dia ajar Nabi. Ni tok guru. Nampak? Tok guru Nabi, malaikat Jibril alaihi salam. Tu. Dan berkata ia Jibril bermula sembahyang yang demikian dan ghaib ia daripadanya. Lepas pada tu berkata inilah sembahyang ni, dia sebut-sebutlah. Kemudian ghaib hilang ia Jibril daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar ambil uduk, dia ajar sembahyang, kemudian hilang malaikat Jibril. Ghaib, mana tak ada lah. Tu yang Nabi balik ke rumah tu dalam keadaan ketar tu. Kan? Badan Nabi menggigil. Tu yang sampai rumah isteri selimut tu. Yang tu kita akan sambung tahun depan. Berhenti di tu. Berhenti tang. Dan ghaib ia daripadanya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan pulang Nabi. Tanda situ. Dan berjalan pulang Nabi. Jadilah tu mengaji lama-lama pening kepala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala nabtarifin rizqana ya rabbi faman nabiyyin mursalin. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa? Ada lah. Ada orang Islam makan.